Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiy Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Babun ayyul islami afdalu. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون min lisanihi wa yadihi. Dalam bab sebelum ni, Imam Bukhari rad terhadap Murji'ah. Murji'ah mengatakan amal tidak ada apa-apa kepentingan. Imam Bukhari rad kata amal banyak kepentingannya, amal boleh meningkatkan darjat. Orang yang mengelak daripada idza'ul muslim, maka dia akan dapat Islam yang kamil. Dan sebaliknya, kalau dia sengaja menyakiti hati orang Islam, dia dikira telah buat maksiat. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang idza mukminin dan mukminat, orang yang menyakiti hati orang mukmin ataupun mukminat bighairi maktasabu, tanpa apa-apa kesalahan mereka tak buat salah apa-apa, maka orang yang buat idza ni telah menanggung faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, menanggung dosa fitnah dan menanggung kesalahan yang terang-terang, ithman mubina, dosa yang terang-terang. Jadi bermakna maksiat ada mudarat. Tak benarlah kata Murji'ah yang menyebut bahawa la tadurru ma'al imani maksiatun. Kemudian bila Imam Bukhari rad 'alal Murji'ah, timbul kekeliruan seakan-akan Imam Bukhari menyokong Mu'tazilah. Seakan-akan Imam Bukhari menyokong Mu'tazilah, iaitu bila mana tadi kan Imam Bukhari petik hadis al-muslimu man salimal muslimun, bila diambil alif lam tu dengan mana alif lam lil jins, dia akan jadi fatwa zajir. Jadi fatwa zajir tadi kan, jadi fatwa zajir yang mana membawa makna orang yang ada idza ni tidak Islam. Kan bila alif lam tu lil jins. Jadi sebagai jawab kepada kemusykilan tu, Imam Bukhari datangkan bab ni pula. Bab ayyul islami afdal. Islam yang mana satu afdal. Manakah satu perangai-perangai Islam yang lebih afdal? Dalam bab ni Imam Bukhari datangkan hadis yang sama, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang membawa pengertian bahawa idza'ul muslim ini sekadar menurunkan darjat seseorang, tidaklah mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi sekadar turun darjat. Dan kena ingat yang tadi kita kata alif lam lil jins jadi fatwa zajir, bukankah ada selagi tauji alif lam lil ahdi. Yang belum tutup tu sila tutup. Inam, sila tutup mikrofon anda. Mikrofon anda belum okey. Bukankah ada tadi alif lam satu lagi tauji kan, iaitu alif lam lil ahdi dhihni, yang membawa makna al-muslim al-kamil,
Jadi dengan idza ni bukanlah seseorang terkeluar dari Islam, melainkan kita kata sekadar zajar saja. Fatwa tu fatwa zajir, bukan fatwa tahqiqi, tetapi fatwa zajir sahaja, sekadar zajar. Sebab ada satu lagi kan, satu lagi ihtimal alif lam lil ahdi dhihni, yang ini merujuk kepada orang Islam tertentu dan membawa makna bahawa idza ni sekadar menjadikan seseorang tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna imannya. Bukanlah sampai terkeluar daripada iman. Boleh faham? Ha? Jadi maknanya walaupun pada zahirnya nampak macam Imam Bukhari menyokong Mu'tazilah, sebenarnya tidak. Dia sekadar rad alal murji'ah, tapi bukan sampai menyokong Mu'tazilah. Kan kalau Mu'tazilah jadi kafir kan? Orang yang idza orang mukmin lain di sisi mereka jadi murtakibul kabirah. Wa murtakibul kabirah kafirun. Bermakna kharijun anil millah. Ini di sisi Mu'tazilah. Kharijun anil millah. Walaupun belum masuk dalam kekufuran, tetapi sudah terkeluar dari Islam. Di sisi Mu'tazilah. Di sisi Khawarij pula, sudah jadi kafir. Murtakibul kabirah jadi kafir. Dan mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Jadi bab ni nak beritahu bahawa bukanlah Imam Bukhari bermaksud menyokong ataupun mendukung pendirian Mu'tazilah dan juga pendirian Khawarij. Hanya sekadar nak rad alal murji'ah. Samjai baik? Semua ada faham? Abdul Azim faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayul Islami afdal. Sebahagian muhaddithin mengeluarkan takdir ibarat di sini, ayu khisalil Islami afdal. Manakah satu perangai Islam? Khisal dengan mana perangai ataupun sikap ataupun orang putih kata attitude. Manakah satu attitude dalam Islam ni yang paling afdal? Sedangkan sebahagian muhaddithin lain mengeluarkan takdir ayyu zawil islami. Manakah satu pempunya, pemilik Islam. Zawi mana pemilik Islam. Yang ni orang Islam lah. Manakah satu orang Islam ataupun muslimin yang paling afdal? Mana lebih utama antara dua takdir? Kita takdir khisal ataupun takdir zawi. Kalau khisal jadi soalannya tentang perangai, dan kalau zawi soalannya tentang orang Islam. Mana lebih afdal? Yang lebih afdal antara dua tu ialah takdir zawi. Ayyul Islam ay ayyu dhawil islami. Ayyu dhawil islami afdalu. Manakah pemilik Islam, yang mempunyai Islam paling afdal? Manakah satu yang mempunyai Islam paling afdal? Kenapa takdir zawi lebih utama, lebih aula? Kerana dalam jawapannya Nabi sebut man. Man tu orang ke perangai? Man ni menunjukkan isim fa'il ke menunjukkan masdar? Bila sebut man. Ya, kalau sebut ma tu baru menunjukkan masdar, menunjukkan perangai. Tapi bila man menunjukkan orang. Jadi sebab tu kena ambil kira kaedah as-su'alu mu'adun fil jawabi. As-su'alu mu'adun fil jawabi. Di dalam jawapan, soalan sebenarnya berulang.
di dalam jawapan soalan adalah berulang. As-su'alu mu'adun fil jawabi. Maknanya di dalam jawapan tu bila sebut man, sebut orang, berarti di dalam soalannya adalah tentang orang. Kerana di dalam jawapan tu soalan berulang. Kalau jawapannya tentang orang, soalannya adalah tentang orang. Sebab tu lebih aula kita takdirkan dhawi di sini. Ayyu dhawil islami, ayyul muslimina afdalu. Sampai baik. Kenapa kita kena letak takdir? Kalau tak letak boleh ke? Biarkan dengan asal ibarat. Ayyul islami. Tak payah takdir khisal ataupun tak payah takdir dhawi. Apa masalah? Ya. Siapa boleh jawab? Kalau kita tak buat takdir, berlaku kecacatan di dalam ibarat Nabi. Sedangkan Nabi SAW afsahul alamin, orang yang paling fasih di kalangan semua manusia. Wa ablaghun nas, orang yang paling balaghah percakapannya. Macam mana pula boleh ada kecacatan? Sebab ayyu ni dia punya dukhul dia kepada muta'addid. Dia masuk kepada perkara yang muta'addid. Kalau kita tidak takdirkan khisal, perangai-perangai, ataupun tidak takdirkan orang-orang, zawi, orang-orang, yang akan jadi ayyu itu masuk kepada al-Islam yang merupakan suatu masdar. Suatu masdar yang membawa mana penyerahan diri. Jadi masdar ni menunjuk kepada hadath. Al-masdaru yadullu ala al-hadath, menunjuk kepada suatu kejadian serah diri. Kejadian itu tidak muta'addid, sehingga mana tidak sesuai masuk ayyu, lafaz ayyu tak sesuai masuk kepada dia. Ayyu ni dia punya masuk dia kepada muta'addid, perkara yang berbilang-bilang. Ayyur rijali aqwa, ayyur rijali, manakah satu di kalangan ramai-ramai lelaki ni aqwa, yang paling kuat. Kita boleh kata ayyur rajuli aqwa, mana satu di kalangan seorang lelaki paling kuat. Tak jadi itu. Akan berlaku khalal, berlaku kecacatan di dalam ibarah. Sampai baik. Sebab tu kena takdir tu. Dilalah ni kan, petunjuk ni kadang-kadang dilalah bil manzum, kadang-kadang dilalah bil mafhum. Dan petunjuk kita fahami daripada mafhum, mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Dan yang ketiga, dilalah ni berlaku dengan al-iqtida' wad darurah. Yang ini dilalah ayyu tadi menunjuk kepada adanya khisal ataupun zawi, difahami melalui apa? Melalui al-iqtida' wad darurah. Ini susunan Imam Ghazali buat ya. Ada 4 bentuk dilalah. Pemahaman nas ni ada 4 saluran dia. Pertamanya dilalah bi tariqil manzum. Dilalah melalui jalan manzum, yakni nas. Nazam Quran, nazam hadis, nas Quran, nas hadis. Dilalah bi tariqil manzum. Yang kedua dilalah bi tariqil mafhum. Yang ketiga dilalah bi tariqi al-iqtida. Wad darurah bi dilalati al-iqtida wad darurah. Mana ada satu darurah, satu keterdesakan untuk kita mengambil ataupun mengeluarkan sesuatu kefahaman daripada nas tertentu. Macam bos alil qaryata kan, tanya kampung. Mana boleh nak tanya kampung?
Melainkan kita kena takdirkan was'al ahlal qaryah. Itu dilalah bitariqi al-iqtida' wad darurah. Yang keempat ad-dilalah bitariqi madlulil aqli. Ad-dilalah an tariq madlulil aqli, petunjuk akal. Yang kita guna qiyas dan sebagainya itu semua masuk dalam kategori ad-dilalah bitariqi madlulil aqli. Jadi 4 bentuk dilalah ada. Samjay bayi. Ada ke tidur? Ada semua? Aku duduk tidur petang-petang ni. Ada. Okey, alhamdulillah. Ayul islami afdal? Jawapannya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maknanya yang Islam yang paling afdal ialah orang yang mana orang Islam lain selamat sejahtera dari kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangannya. Petik hadis yang sama, tetapi dengan mengambil kira taujih yang kedua tadi. Taujih yang kedua tadi kita sebut tadi kan, al-muslimu dengan mana alif lam lil ahdi, bukan alif lam lil jinsi, supaya memberi makna tarkul idza ni sekadar apa, meninggikan ataupun idza ni sekadar merendahkan darjat tapi bukan mengeluarkan dari Islam. Boleh faham Ingat tak tadi saya beritahu tadi al-muslimu man salimal muslim, ada 2 alif lam tu kan. Alif lam tu ada 2 ihtimal tu. Satu lil jins, dia akan jadi keluar daripada Islam. Orang yang ada perangai idzaul muslim terkeluar dari Islam. Kita ada kata tadi itu sekadar sesajar, bukan menyokong fahaman Mu'tazilah dan Khawarij. Boleh faham? Helmi? Hakim? Jadi sini bila jawapan man salima ni menjadi jawapan kepada soalan ayyul islami afdalu, maka hadis ini menyokong taujih yang kedua, iaitu yang mengatakan al-muslimu tu alif lam lil ahdi, yang mana menunjukkan ada perbezaan darjat. Al-muslimu orang yang tidak ada idza, Islamnya kamil, dan yang ada idza, Islamnya tidak kamil, tidak sempurna. Bukan sampai terkeluar, sekadar tidak sempurna. Okey? Babun it'amut ta'ami minal Islam. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Beri makan, it'amut ta'am, beri makan, minal Islam, satu juzuk, satu cabangan dari Islam, salah satu ajza Islam, salah satu pecahan Islam ataupun dahan Islam ialah beri makan. It'amun fi yaumin dhi masghabah, beri makan pada hari yang mana ada maja'ah. Masghabah ay maja'ah, ada kebuluran. It'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah, anak yatim yang punya pertalian kekeluargaan. Maqrabah yang merupakan kaum kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang mana tangannya tu rapat ke tanah
kerana kemiskinan. Dia sentiasa kena menggunakan tanah, kena bercucuk tanam, sebagainya lah. Kerana kemiskinannya, dia perlu mencari daripada tanah. Miskinan la matrabah. Itu disifatkan sebagai apa tu? Sebagai apa? Iqtihamul aqabah kan. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Manusia ni Allah kata tidak melepasi halangan. Halangan dalam dia nak sampai kepada Allah. Dalam suluk perjalanannya kepada Allah ada halangan-halangan. Halangan tu dia tidak lepasi. Falaqtahamal aqabah. Tidak rempuh halangan. Apa halangannya? Fakku raqabah. Merdekakan hamba, bantu hamba untuk merdekakan dirinya. Au it'amun fi yaumin dhi masghab, beri makan. Beri makan itu masuk dalam apa? Termasuk dalam iqtihamul aqabah. Beri makan, sebab manusia ni pada dasarnya dicipta bersifat kikir. Innal insana khuliqa halu'a, banyak keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, bila dapat kesusahan dia halu'a, mana kurang sabar. Manusia dicipta kurang sabar. Bila dapat kesusahan, dia akan keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dapat kebaikan, harta banyak dan sebagainya, dia akan kikir, kedeku, tak mau jamu member. Tak mau jamu member. Jadi kena sengaja jamu member lah. Hakim dah nak jamu macam mana, duduk jauh ni. Pandai-pandai lah. Ita'amut ta'am minal Islam, satu juzuk daripada Islam, sebab membantu untuk dapat melepasi halangan. Halangan apa? Halangan dalam rangka nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ni, satu darjah yang paling minima kan dalam perkara menjaga hukukul ibad, hak-hak hamba, darjah yang paling minima ialah kita tidak idza, tidak menyakiti sesiapa. Lebih tinggi daripada itu, kita dapat nafa', isalun nafa'. Bukan sekadar tarkul idza, malahan dapat menyampaikan manfaat kepada orang lain. Ini darjah yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada itu, darjah yang namanya muwasat, al-muwasatu. Al-muwasatu. Al-muwasat dengan mana? Tolong. Tolong menolong. Dan lebih tinggi daripada muwasat ialah al-musawatu. Al-musawat mana? Persamaan. Persamaan. An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia suka untuk diri, untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Itu musawat, nama itu persamaan. Lebih tinggi daripada persamaan, ithar. Ithar mengutamakan orang lain. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat radhiyallahu anhum mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam kesempitan. Jadi Imam Bukhari susun bab ni secara macam tu, secara menaik, secara tarakki. Kita akan tengok nanti kan Imam Bukhari susun bab ni. Sekarang ni bab it'amut ta'am. Maknanya di samping tarkul idza, kita hendaklah usaha untuk naik satu lagi tingkatan, iaitu dengan isalun nafa'. Isalu an-nafa', yang mana Nabi sebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia paling baik ialah yang paling banyak beri manfaat, menyampaikan kebaikan kepada manusia lain. Satu orang lelaki tanya Nabi SAW, ayul islami khairun? Manakah di kalangan, di antara perangai-perangai dalam Islam yang paling baik? Yang ni nak takdir mana ni? Ayu dhawil Islam ke ayu khisal?
Kalau tadi lebih utama kita takdir rawi kan. Yang ni utama yang mana ni? Cuba jawab. Siapa nak jawab ni? Iqbal Ahmad. Khisal. Kenapa? Kerana pada jawapannya Nabi sebut tut'imu. Tut'imu tu khisal. Tut'imu. Tut'imu ay an tut'ima. Khairul islami an tut'ima ta'am. Ada takdir an tu. An bergabung dengan fi'il mudhari' membentuk makna masdari. Jadi takdirnya apa? It'amut ta'am. Khairu khisalil Islam it'amut ta'am. Bila it'am masdar kan, maka sesuailah ditakdirkan dalam soalannya perkara yang menunjukkan masdar, iaitu khisal. Boleh faham? Berbeza dengan tadi. Tadi dalam jawapannya man. Man tu orang, pelaku. Yang ini kelakuan. Ada beza kan pelaku dengan kelakuan? Okey? Mukasyah okey, Mukasyah? Ada sini ke tidur? Okey. Jadi tut'imu tu kena takdir pula, ada an tut'ima, sebab dia jawab sebenarnya tu. Kembali kepada kaedah as-su'alu mu'adun fil jawabi. Di dalam jawapan soalan adalah berulang. Jadi takdir ibaratnya ialah apa dia? Khairu khisalil islami an tut'ima at-ta'ama. Khairu khisalil Islam, sebaik-baik perangai, attitude Islam, dalam Islam ialah bahawa kamu beri makan. Wa an taqra'as salama, dan bahawa kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenali dan juga yang kamu tidak kenali. Dalam it'am itu tidak ada qaid. It'am, beri makan. Jadi sama ada kawan ke, keluarga ke, orang dekat ke, orang jauh ke, yang mari jadi tetamu kita, orang tu seorang isteri ke, yang berpoligami ke, beri makan. Ni kita pilih pula kawan yang seorang isteri, kita beri makan. Bila isteri kawan tu berpoligami, jangan beri makan, takut berjangkit. Itu tak boleh gitu. Kena kena beri makan semua. Boleh faham lah tu, Iqbal? Jangan pilih-pilih. Ni ada pula, kalau kawan tu mari yang amal poligami, jangan ajak dia mari rumah, nanti berjangkit. Okey ya. Dan juga banyak ke ikut ada. Kalau ada banyak, banyak. Kalau ada sikit, beri ikut apa yang ada. Adab sebagai tetamu, dia tidak atur tuan rumah. Dia terima apa saja yang tuan rumah hidang. Kalau tuan rumah hidang ais juk lah. Dia tidak atur. Sama juga dalam Islam ni, adab sebagai tuan rumah tidak takalluf. Tidak takalluf. Orang Kelantan kata nebing, tidak nebing. Tidak paksa-paksa diri. Apa ada saja dalam rumah, itulah yang dihidang. Dan inilah yang sahabat buat. Sehingga ada kisah dengan tetamu Nabi datang ke Madinah. Di dalam rumah Nabi tak ada makanan. Nabi tanya siapa sahabat yang sedia. Sahabat tu bawa balik tetamu Nabi ke rumah, dalam keadaan di rumah dia hanya ada makanan untuk anak. Itu saja ada. Dan itulah dia angkat kepada, hidang kepada tetamu. Dan dia sendiri padamkan pelita, dia pura-pura makan supaya tetamu kenyang. Jadi apa ada saja, tak perlu takalluf. Kalau ada sikit sekalipun tak apa, jamu yang sikit. Sebab apa? Ta'amul ithnaini yakfi thalathah. Makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 3 orang sebenarnya. Ta'amul ithnaini yakfi thalathah. Kemudian lafaz ta'am ni tidak semestinya makanan. Hidang minuman pun adalah dimasuk dalam kehendak hadis ni. Sebab perkataan ta'am ni dalam bahasa Arab membawa makna minum. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tak makan air itu, tak makan air, dia daripadaku, kata Talut. Dia termasuk dalam tentera aku. Kita akan lalu sungai, siapa yang tak makan daripada air sungai itu,
Maknanya beri air termasuk dalam it'am. Lafaz ta'ima yat'amu ni, at'ama yut'imu, tidak semestinya beri makan. Beri air pun masuk dalam it'am juga. Berdasarkan ayat Al-Quran, kata-kata qalu tadi. Samjai baik. Kemudian salam. Taqra'u salam, sebar salam. Salam ni merupakan tuhfah qauliyah. Tuhfah yakni hadiah dalam bentuk kata-kata. Yang mana kita kalau nak beri hadiah benda, hadiah duit ke, hadiah kuih ke, hadiah buah ke, dalam setengah keadaan kita tak mampu. Dan tak larat kita kan nak beri hadiah material, hadiah ke benda. Tapi tuhfah qauliyah, hadiah kata-kata ni adalah yang mudah. Hadiah kata-kata ni modalnya apa dia? Kalau kita kata modal air liur, modalnya yang sangat mudah. Bila-bila saja kita boleh bagi, kepada siapa saja kita boleh bagi. Jadi tuhfah qauliyah yang merupakan uruf dan rawaj semua kaum. Tuhfah salam ni merupakan hadiah kata-kata yang merupakan custom yakni uruf yang dikenali di kalangan semua kaum, semua bangsa. Orang putih dia ada dia punya tuhfah qauliyah, dia good morning lah segala bagai kan. Kalau petang good afternoon lah apa. Orang putih. Orang Melayu selamat pagi. Kalau apa lagi? Orang Arab zaman jahiliah im sabahan dan sebagainya. Dalam Islam kita diajar apa? Assalamualaikum. Assalam. Bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, Allah Ta'ala suruh Nabi Adam pergi kepada sekumpulan malaikat, beri salam kepada malaikat itu. Dan Allah kata itu merupakan tahiyah kamu, ucapan penghormatan di kalangan kamu dan di kalangan zuriat kamu. Dan di antara kebaikan salam ni ialah apa? Menghilangkan adawah dalam diri manusia, permusuhan. Manusia ni bila turun ke bumi, Allah kata apa? Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Hai anak Adam, kamu turun ke bumi dalam keadaan sebahagian kamu memusuhi sebahagian yang lain. Akan ada permusuhan sesama kamu, adawah. Adawah tak semesti adawah zahirah. Dalam banyak keadaan adawah adalah adawah batinah, adawah yang tersembunyi, yang tak nampak. Permusuhan yang tak nampak. Ini akan dihilangkan dengan apa? Dengan beri salam. Sebab salam itu mana apa? Sejahtera ke atas kamu. Sejahtera. Jadi bila ada doa sejahtera gitu, akan hilanglah kerisauan, kebimbangan. Kita tak tahu, kita jumpa satu orang, kita tahu entah dia ni niat baik ke, niat buruk ke, tiba-tiba dia beri salam. Maka hilang segala kebimbangan kita terhadap dia. Zaman Nabi Ibrahim merupakan satu adat uruf. Selain dari salam, it'amut ta'am juga berfungsi untuk menghilangkan adawah, beri makan. Sebab tu bila malaikat datang jadi tetamu Nabi Ibrahim dan tak makan makanan, Nabi Ibrahim hidang lembu bakar, lembu barbecue, lembu bakar kan, ijlin hadid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tengok-tengok malaikat tak makan. Dah malaikat nak makan apa? Dia malaikat. Syahwat makan pun tak ada. Organ untuk terima makanan pun tak ada. Malaikat kan? Kejadian tubuh dia tu tak ada sistem untuk terima makanan, untuk kunyah makanan, untuk telan makanan, untuk simpan makanan. Tak ada. Nak makan macam mana? Maka Nabi Ibrahim dah takut lah. Bila tengok tangan mereka tak sentuh makanan, nakirahum. Dia rasa lain macam ni tetamu dia ni. Wa awjasa minhum khifah, dan mula rasa ketakutan. Maka malaikat kata la takhaf. Qalu la takhaf. Kami ni malaikat, kami ni utusan-utusan Allah. Inna ursilna ila qaumi Lut, dihantar untuk mendatangkan azab kepada kaum Lut. Jibril AS bila datang jumpa Nabi, kadang-kadang king salam. Jibril king salam pada Khadijah.
Kan Jibril kata fa idza atatka hiya faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Bila Khadijah datang, kamu sampaikan salam daripada Allah Taala dan juga dari aku. Jibril pernah kirim salam kepada Aisyah, isteri Nabi. Khadijah pun pernah, Aisyah pun pernah. Dah boleh dah beri salam pada perempuan. Ya, cuba jawab Hafiz. Jibril beri salam pada perempuan, isteri Nabi. Boleh ke boleh? Beri salam kepada perempuan ajnabi. Ya, Hafiz jawab. Ada sini ke Hafiz ni? Ada? Boleh? Ha? Malaikat tak pekut. Hantar jawab ni bajet hantar nak tiru malaikat lah. Malaikat tak pekut. Mana tidak yakin tu boleh tak boleh tu. Cuma jawab gitu, bajet nanti aku boleh tiru malaikat. Jumpa dekat mana saya sembah kat Assalamualaikum. Boleh ke gitu? Kalau kadang-kadang hantar dok beri salam dulu, dia dulu beri salam. Assalamualaikum. Dia dulu beri salam. Jadi, hantar nak layan ke tak? Tundukkan pandangan, lepas tu jawab salam gitu. Soalan lain, jawab lain ni. Tak boleh markah gini. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Saya tanya buat jawab salam, beri salam ataupun jawab salam perempuan ajnabi. Mata memang kena tunduk dah. Allah kata qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Memang mata kena tunduk. Soal jawab salam ataupun beri salam ni macam mana Iqbal? Ni masuk dalam larangan apa? La taqrabuz zina. Jangan mendekati. Ya. Jawab dosa. Tak jawab dosa? Tak jawab dosa di sini jawabnya yang berdosa. Kan hukum tidak semua sama dalam semua keadaan. Jawab salam wajib, tetapi ada kalanya jawab salam tu jadi haram. Jawab salam jadi haram. Sebab apa? Dia masuk dalam muqarabatuz zina, mendekati zina ataupun menjadi pintu kepada zina. Maka tak boleh jawab salam. Dah Jibril beri salam, Jibril tidak ada jantina. Malaikat tidak ada jantina, tidak lelaki, tidak perempuan. Tak boleh istidlal daripada situ. Boleh faham? Dia tak boleh. Jawab salam pun tak boleh. Walaupun jawab salam tu wajib, itu dalam keadaan biasa. Tapi bila yang beri itu perempuan ajnabi, tak boleh jawab. Ma min qa'idatin illa walaha mustathna. Tidak ada mana-mana kaedah pun melainkan ada pengecualiannya. Sama juga kan kalau orang kafir kan. Memang kita dituntut beri salam, tapi kalau depan kita tu orang kafir, bolehkah kita al-bad'u bis salam? Memulakan salam. Kalau jawab tu kita jawab dengan wa'alaikum kan. Orang kafir beri salam, kita jawab wa'alaikum. Jangan jawab wa'alaikumussalam, jawab wa'alaikum saja. Itu jawab. Al-bad'u pula, al-bad'u tak boleh. Al-bad'u bis salam ni memulakan salam. Sebab salam ni doa kesejahteraan. Dan tiada kesejahteraan untuk orang kafir. Sebab tu Nabi bila tulis surat, Nabi tak kata kepada Maharaja Hercules, Assalamualaikum. Nabi kata apa? Salamun ala